الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian dituju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkannya kita sekali lagi, bagi kali yang keberapa entah, 1000 kali dah agaknya saya dah ngajar di surau ni, tak tahu berapa tahun dah, puluhan tahunnya. Kitab satu dah tamat, 2 kalau dah tamat, ini masuk kitab yang ketiga. Hidayatul Salikin dah tamat. Sebelum itu rasanya penawar bagi hati tamat juga dah. Nah ini malam ni tak tahulah siapa dulu tamat agaknya. Tok gurunya ke ataupun kitab ni tamat. Tebal ni, tajuk ni. Jerat syaitan, jerat iblis, ini tajuk ni. Iblis itu salah satu dari musuh kita. Saya dah cerita sini dah. Musuh orang-orang yang beriman ada 5. Yang pertama orang beriman juga tapi hasad dengki. Musuh tu tak mau menengok perkembangan Islam, tanda Islam tu maju, tanda orang menerima Islam. Macam dia buatnya. Jadi barwa kepada mereka-mereka yang menentang Islam. Ada tak? Baru-baru ni ada tak jadi barwa? Yang buat laporan polis tu bukan orang bukan Islam tu. Orang Islam sendiri jadi barwa. Itulah. Tu orang dia mengaku beriman tu tapi hasad dengki. Yang kedua, orang kafir. Kafir itu memang kerjanya nak menentang Islam lah. Itu kerja orang kafir. Sentiasa nak berperang dengan orang Islam. Orang Yahudi umpamanya, orang Nasrani sentiasa nak berperang dengan Islam. Wa kafirun yuqatiluhu. Yang kedua. Yang ketiga, orang munafik. Orang munafik ini orang pura-pura beriman tapi sebenarnya tak beriman. Yang ketiga. Yang keempat, syaitan. Termasuk iblis yang nak kita bicara ni. Syaitan ataupun iblis sentiasa nak menyesatkan kita. Iblis bukan suka kita ni mengaji ni. Bermacam-macam cara dia nak menggagalkan majlis ilmu seperti malam ini. Saya dah khabar banyak kali dah. Dia bawanya berbagai-bagai senjata. Kedah. Apa senjata dia bawanya mula-mula? Celak. Bila kena celak iblis apa jadi? Mula ngangguk je depan ustaz. Dia dah kena celak iblis, celak syaitan. Tak berjaya tu dia buatnya apa? Dincu. Pandai dia ni.
Kalau kena gincu syaitan nak macam. Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Tak berjaya juga. Apa buatnya? Tongkat. Dia ketuknya apa tu, ketuknya lutut tu, dia ketuknya bau tu, dia ketuknya apa siku tu. Itu mula selempuk balik. Rasa-rasa nak berunjuk segan pula ustaz di depan. Apa buat? Surahnya dia angkat tangan. Nak keluar bahasanya. Ingat ustaz tu dia nak pergi ke tandas tu. Rupanya dia keluar, ambil motor tu, sorong ke belakang. Sampai luar pagar buatnya. Tak luar tu. Itu dah berjaya dia. Yang malam ni berjaya kita ni. Itu syaitan, itu iblis musuh kita tu. Dan yang kelima hawa nafsu. Yang ni kita tak nampak ya. Alright. Untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Masih lagi kita membicarakan talbis iblis terhadap ahli filosofi dan para pengikutnya, ahli filosofi, ahli filsaf, ahli fikir. Ya. Orang yang banyak menggunakan logik akal, itu ahli filosofi, dia ahli filsaf ya. Kita dah baca sebab orang punya. Malam ni sambung lagi bacanya. Sampai ayat Quran yang dah kita baca kita berhenti ya. Apa kata Allah? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqati illa ya'lamuha. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Dia tahu apa dia. Selai daun gugur pun dia tahu. Kita pokok tumbang pun tak sedar. Pokok tu tumbang tak sedar. Tapi Allah selai daun pun gugur dari dahannya, dia tahu, dia nampak dan dia faham. Itu bezanya antara pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita. Macam langit dan bumi, jauhnya bezanya. Kita ni sikit aja pengetahuan kita. Allah bagi kita sikit aja. Mana tahu dia kabur dalam Quran. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku bagi kamu itu ilmu melainkan hanya sedikit saja. Jadi tak payah act lah. Dan tak dia lulus universiti mana pun. Dan tak dia cendekiawan ke cendawan ke. Tapi ilmunya sikit dibanding dengan ilmu Allah Ta'ala. Itu dah kita baca dulu. Untuk malam ni sambung lagi. Mereka berpendapat bahawa ilmu Allah dan keesaannya merupakan zatnya. Dia kata ilmu tu bukan sifat, zat katanya. Kerana mereka hendak menghindari penetapan bahawa dua sifat ini merupakan suatu yang abadi. Mereka menafikan bahawa sifat itu sifat abadi, artinya kekal. Tak ada permulaan, tak ada akhiran. Itu nama abadi. Ilmu Allah tu ada ke? Allah tu mula-mula tak tahu, lepas tahu, ada tak? Allah tak ada tak apa tu? Mula-mula apa tak tahu, lepas tu tahu, ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Allah tu tak pernah tak tahu. Tidak ada permulaan pengetahuan Allah Ta'ala tu. Dan tidak pula ada akhirannya. Tidak ada bermula, tidak ada akhirat. Itu ilmu Allah Ta'ala. Dia tak pernah tak tahu. Tahu je, apa pun dia tahu. Sama dia tahu diri dia sendiri, zatnya. Atau dia tahu tentang sifatnya. Atau dia tahu tentang perbuatannya. Semua dia tahu. Yang wajib pun dia tahu, yang mustahil pun dia tahu, yang harus pun dia tahu. Itu ilmu Allah ya. Jadi orang ahli fikir ni kata ilmu Allah tu ada bukan sifat, dia kena ada zatnya tu. Kerana mereka hendak menghindari penetapan bahawa dua sifat ini merupakan suatu yang abadi. Dia mengatakan bukan abadi ya, bukan kekal, bukan tak ada permulaan. Ada pun tentang pernyataan mereka ini dapat dijawab sebagai berikut. Allah itu abadi, memang zatnya abadi. Allah tu qidam. Ada pernah haji tawik ke mana? Qidam tu artinya tidak ada permulaan. Adanya Tuhan tu tidak ada permulaan.
Tuhan tak ada tarikh jadi. Tak ada birthday. Kenapa? Kan dia tak pernah dijadikan. Tak pernah jadi. Bukan dia mula daripada tak ada betul ada dah. Dia sentiasa ada aja. Itu Allah ya. Jadi dia qidam namanya. Bila Allah tu sifatnya baqa. Baqa tu ni apa? Bukan baqa ya. Baqa tu nama orang. Baqa apa tu ya? Kekal. Apa saja yang dimiliki Allah tu kekal. Ilmunya kekal. Penglihatannya kekal, pendengarannya kekal, kekuasaannya kekal, kewibawaannya kekal, apa saja kekal. Berbeza dengan kita. Kita dah tua sikit orang saya ni, dah lupa. Dulu ada ilmu, kita dah lupa. Ya? Tuan-tuan tahu tak? Warna saya jadi imam. Masa itu bukan tengah tua apa ini, model lagi lah. Jadi imam. Baca Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tahu ya surah tu? Saya baca lah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Itu ma adra jenuh. Adra begini. Nak cari agna tak jumpa-jumpa. Ya. Pada masa itu belum tua mana. Ini model juga lah. Baru 28. Sekarang ni baru 28 ya. Masa itu 40-an, udah lupa. Sekarang ni lagi banyak lupa ya. Begitulah kita ni. Tapi Allah tak pernah lupa-lupa. Tak pernah tak tahu. Apa pun dia tahu belakang. Itu namanya abadi. Allah itu abadi. Dan ada dan satu. Allah tu ada. Tak pernah tak ada. Dan asa. Satu tu asa. Tunggal. Memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ya, sebenarnya kita belajar tauhid nak tahu Allah itu semua sempurna. Pendengarannya sempurna, penglihatannya sempurna, kekuasaannya sempurna, pengetahuannya sempurna. Apa saja yang Allah miliki semua sempurna. Ya. Tahu apa itu sempurna? Perfect. Perfect. Baik, tapi ahli filosofi mengatakan ilmu tu datang kemudian. Tu ahli filsafat. Dia ke otak dia. Dia ingat otak dia tu bagaimana. Padahal otak dia tu bukan yang dia boleh berfikir. Siapa menjadikannya? Allah yang menjadikan dia. Betul dia boleh berfikir tu. Para filosofi mengingkari kebangkitan badan. Dah mati mana boleh bangkit? Dah mati-mati lah. Mana kemarin tengok orang bangkit dah mati? Dicabar je kita. Memang kita tak boleh buktikan bahawa apa? Orang yang dah mati tu boleh bangkit, tapi kiamat esok bangkit tak? Tapi sekarang ni tak boleh kita buktikan. Dari kiamat esok baru hujir weh baru sedar Sekarang ni tak boleh. Seksa kubur. Cuba kita korek kubur orang kafir tu, nampak ke mereka kena pelupur tu? Nampak ke sekarang ni? Tak nampak, tak boleh nak dibuktikan. Itu benda gaib. Sebab itulah Islam ni allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka-mereka yang beriman dengan benda-benda yang ghaib yang kita tak boleh buktikan. Jadi itu Islam ya. Ada benda-benda ghaib. Arasy kita tak tahu, syurga kita tak tahu, neraka kita tak tahu, alam kubur kita tak tahu. Itu benda ghaib tu. Hanya Allah yang tahu ya. Tapi orang ahli falsafah ni kata apa? Kebangkitan tu tak ada. Mengingkari kebangkitan badan dan pengembalian roh ke badan. Roh dah berpisah dari badan. Mana boleh balik lagi ni ya, kata dia ya. Dia ikut otak dia. Mereka juga mengingkari syurga dan neraka. Mana ada syurga, mana ada neraka? Apa bukti syurga tu ada? Apa bukti neraka tu ada? Memang kita tak boleh buktikan kerana kita ni orang beriman kena percaya benda-benda yang gaib. Banyak benda gaib. Syurga gaib, neraka gaib, arasy gaib, qalam gaib, malaikat gaib. Malaikat ada ke dah? Tuan-tuan dan puan-puan, malaikat ada ke dah? Mana kita tunjuk? Mana? Ya. Sudahnya Tuhan ada dah? Mana dia tunjuk? Udah tak boleh tunjuk udah. Itu mereka kata Tuhan tu tak ada. Tak boleh buktikan. Kalau ada lah orang tanya kau itu, apa kita jawab? Tanya dia balik. Kamu nyawa ada dah?
Dia tanya dia balik, ada tak kamu tu nyawa? Apa jawabnya? Ada. Cerita mana nyawa? Tunjuk. Boleh ke tunjuk macam mana nyawa? Dia tak lewa kan? Mari tentang lewa nyawa mana dia tak? Dia tak boleh tunjuk. Padahal benda tu ada. Tapi dia tak boleh tunjuk di mana. Kalau benda yang opi itu pun kamu tak boleh buktikan adanya, betapa kamu nak membuktikan Allah itu ada? Lagi tak boleh. Faham ke saya kat ni? Begitu juga syurga. Kita tak boleh buktikan syurga tu ada. Tapi logik akal boleh tak terima syurga tu ada? Logik akal ada boleh tak terima neraka tu ada? Ya, akal tuan-tuan dan puan boleh menerima tak bahawa syurga tu ada, neraka tu ada? Cuba fikir betul-betul. Guna kotak ni. Ada orang dalam dunia ni kerjanya jahat aja, ada tak? Ada tak mencuri je kerjanya? Berdadah je kerjanya? Berzina je kerjanya? Minum arak je kerjanya? Ada tak? Kalau dia mati-mati terus aja, tidak dibangkitkan semula, maknanya Tuhan tu tak adil lah. Biarkan orang jahat lepas begitu aja. Dia dah mati-mati begitu aja. Tak ada didakwa dia mahkamah, tak ada diseksa, tak ada dibawa kepada pengadilan. Maknanya Allah biarkan dia lepas begitu ya. Faham ke ni? Bila Allah biarkan dia lepas begitu, artinya Allah tu tak adil lah. Faham ke ni? Makna Allah tak adil. Padahal kita mengaji Allah tu adil ke zalim? Adil. Itu bukti Allah tu adil. Jadi siapa yang buat salah di dunia ni akan dibalas dengan kejahatan. Allah khabar, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat kejahatan, dia akan dapat melihat kejahatannya itu ya. Dan dapat balasan setimpal dengannya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebelum itu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ini ayat ini, ada tak manusia dalam dunia ni baik penuh, ada tak? Mayang tak tinggal, tak pernah kacau orang, tak pernah menyakitkan hati orang, baik penuh. Zikir aja kerjanya. Orang minum arak, dia tak minum arak. Orang menari, dia tak menari. Orang zina, dia tak zina. Ya, ada jenis manusia betul. Tuan-tuan dan puan ada ke tak? Ada. Kalau dia mati terus aja. Udah mati terus aja. Tak dibangkitkan semula, tidak dibalas balik kebaikannya tu, mana Tuhan tak adil lah. Ya. Dia rugi lah duduk dalam dunia ni. Orang berzina, dia tak berzina. Orang minum arak, dia tak minum arak. Orang menari, dia tak menari. Orang isap dadah, dia tak isap dadah. Dia orang baik. Sebab itu Allah sediakan syurga bagi mereka-mereka seperti itu. Allah balas balik kebaikan mereka itu dengan syurga. Buat baik, dibalas dengan syurga. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu menandakan keadilan Allah Ta'ala. Menandakan Allah itu maha adil, tak ada zalim. Sebab ada kebangkitan. Ada kebangkitan dan disediakan syurga dan neraka. Menandakan Allah itu sangat adil. Ada nak bangkang. Setuju ke tak setuju? Setuju belaka ya. Kalau nak bangkang boleh tau, tak apa. Jadi mereka mengingkari kebangkitan badan dan roh dan pengembalian roh ke badan. Mereka juga mengingkari syurga dan neraka sebagai dua macam fizikal. Mereka beranggapan, apa anggap mereka? Beranggapan bahawa semua ini hanya sekadar perumpamaan aja. Bukan betul, perumpamaan aja. Perumpamaan tu seperti ini, perumpamaan tu. Seperti musang berjanggut, itu perumpamaan kan? Betul tak? Seperti apa lagi? Seperti aur dengan tebing. Tak pernah belajar perumpamaan ke dia mana? Itu perumpamaan dah. Saya cikgu bahasa Malaysia tau. Perumpamaan tu salah satu subjek yang saya ajar. Tapi mereka mengatakan syurga itu perumpamaan aja. Bukan betul-betul. Neraka itu perumpamaan aja. Sekadar perumpamaan yang diberi kepada orang-orang awam. Orang awam siapa? Kita lah.
Orang apa tak tahu ni kita ni. Itu orang awam lagi. Bukan bukan apa? Bukan intelek, bukan cendekiawan. Ini orang awam lagi. Agar mereka mudah menangkap masalah pahala dan seksa yang bersifat rohaniah. Mereka kata begitu aja. Sebenarnya bukan ada betul-betul. Cuma nak dianggap begitu aja. Ada perumpamaan aja. Ini salah mereka tu ya. Yang terima pula ni. Yang percaya pula. Ini pendapat cendekiawan, ahli-ahli falsafah. Betul ke tak betul? Sekali lagi, betul ke tak betul? Tak betul. Ya. Salah. Lagi apa? Not correct. Lagi? Indo tu kan Indonesia. Indo tu bukan. Cakap rawa tu Indo kemodah sana. Itu dah. Benda tak betul ya. Mereka beranggapan bahawa jiwa itu tetap abadi setelah kematian. Artinya takkan balik kepada mayat tu. Padahal kita percaya orang mati tu sudah masuk dalam kubur, rohnya balik. Faham ke ni? Rohnya dibalik ke badan dia. Kemudian didudukkan. Lepas datang dua orang malaikat. Seorang namanya Munkar, seorang namanya Nakir. Apa buat mereka tu? Menanyakan. Bertanya kepada mayat tu. 6 soalan je, bukan banyak. 6 soalan aja. Kalau SPM dapat 6 soalan macam. Belakang lah. Udahlah 6 soalan, dah bocor pula tu. 6 macam soalannya, betul dah bocor pula tu. Dah tahu jawapan. Jadi dia bertanya, yang pertama, siapa Tuhan kamu? Senang jawabnya. Tapi nak jawab tu bukan otak kita, bukannya ilmu kita, bukannya peringatan kita. Yang nak jawab tu amalan kita. Yang kedua dia tanya, siapa Nabi kamu? Yang ketiga dia tanya, apa agama kamu? Yang keempat dia tanya, apa imam kamu? Bukan siapa imam kamu, apa imam kamu? Al-Quran jawabnya. Kalau siapa imam kamu, bolehlah jawab. Imam saya ialah siapa? Khairi umpamanya. Ini Al-Quran imami. Itu yang ke lima. Yang kelima, di mana kiblat kamu? Dan yang keenam, siapa saudara kamu? Itu 6 soalan je. Kalau boleh jawab, baru ditanya rukun Islam yang lain. Itu dah. Tapi orang-orang ahli falsafah ni mengatakan jiwa tu takkan balik kepada badan. Entah dalam kenikmatan yang tidak boleh digambarkan dengan kata-kata, atau dalam penderitaan yang juga tidak boleh digambarkan dengan kata-kata. Yang pertama adalah jiwa yang sempurna, sedangkan kedua adalah jiwa yang kotor. Dia percaya apa itu? Ada jiwa yang sempurna, jiwa yang kotor. Itu kepercayaan mereka. Tingkat penderitaan roh berbeza-beza bergantung kepada manusianya. Diseksa ke atau nikmat ke, berbeza-beza bergantung kepada apa cara hidup dia. Di antara roh ada yang dirundung, derita, lalu derita itu pun sirna. Sirna itu datanglah. 4 datangnya. Dapat dikatakan kepada mereka, adapun kami tidak mengingkari adanya jiwa setelah kematian. Itu dikatakan kepada mereka. Adapun kami tidak mengingkari adanya jiwa setelah kematian. Artinya ada lah jiwa tu, bukan ingkar. Kalau ingkar artinya jiwa tu tak ada, dah mati habis. Lekang jiwa tu berbadan, tak datang balik. Betul ke tu? Kita mati tu, jiwa tu bukan mati, jiwa tu pindah aja, keluar dari badan, tahu? Dia keluar dari roh tu. Jiwa tu roh lah. Dia keluar dari badan, pergi ke satu alam yang lain, alam barzakh yang lain. Itu bila masuk kubur, roh tu datang balik kepada badan.
Ini betul ni benda berlaku ni lah. Bila bersatu roh dengan badan tu baru ditanya. Macam mana nak jawab? Kalau roh tak ada macam mana nak jawab? Kalau badan aja boleh jawab ke? Macam tuan-tuan ni kalau tak ada roh lah boleh dengar ke saya cakap ni? Boleh jawab kan? Kerana apa boleh jawab? Kerana apa boleh jawab? Ada roh, ada nyawa. Baru boleh dengar, baru boleh nampak, baru boleh jawab. Ini orang betul lah. Besok bila tanya dia muka dan nakir, roh tak ada, apa nak jawab dia? Dia datang balik ya. Dia tanya tentang 6 soalan tadi ya. Tapi mereka kata apa itu? Lepas kematian tak ada roh lagi dah, habis. Tidak akan datang balik. Kerana itu kembalinya jiwa memang layak disebut kembali. Nak kabur betul-betul. Bukan kerana jiwa itu bahagia atau menderita. Itu terserah kepada apa yang dibuat dalam dunia ni. Tapi apa yang menghalangi berkumpulnya jasad, apa yang menghalangi berkumpulnya jasad, kami tidak mengingkari. Kami ni, bagi kita ni, tidak mengingkari kebahagiaan dan penderitaan di syurga dan neraka. Kita percaya ada syurga, ada neraka. Syurga ada berapa? Kuis perdana pagi ni, malam ni. Syurga ada berapa? 8. Sana yang pandai jawab. Orang sini diam. Yang pertama nama apa? Firdaus. Ada orang nama Firdaus? Nama syurga lah tu. Yang kedua namanya Adnan. Ada orang nama Adnan. Syurga lah. Ada orang nama Adnan. Mana? Nama syurga lah tu. Kemelawaan betul. Yang ketiga namanya Ma'wa. Namanya apa? Ma'wa. Sebab betul-betul? Ma'wa. Jangan Ma'wa tak betul. Ma'wa apa? Ma'wa itu apa? Girlfriend ni girlfriend tu Ma'wa ya. Ni Ma'wa dalam Kedah, dalam Pulau Pinang. Ma'wa betul-betul. Ma'wa apa? Kalau orang kamu raja kalau Ma'wa itu apa? Mak saudara. Ni nak macam orang Pulau Pinang. Ma'wa. Jajak minggu tiga imam baca. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ada tak ayat tu? Jajak minggu surah sejarah. Itu namanya ma'wa. Yang ketiga, yang keempat namanya Darussalam. Tadi tu imam pimpin kita. Ada tak? Wa adkhilnal jannata Darussalam. Ada tak? Yang keempat. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Itu 8 syurga. Yang mana dah? Tuan-tuan yang mana dah? Semua dah. Bagus. Betul. Memang tak semua pun ya. Neraka ada berapa? Neraka ada berapa? 7. Itu tanda rahmat Allah mengatasi kemurkaannya ya. 7 neraka. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Saya bukan syah. Kalau syair lah, syair tu lagu. Ini Sa'ir. Wa yasla sa'ira. Bukan syair, syair itu lagu. Ada seorang perempuan muda duduk di taman Bukit Indah. Itu syair ya. Ini syair. Yang keempat. Yang kelima namanya khutamah. Kalla layum bazanna fil khutamah. Yang keenam namanya hawiyah. Yang ketujuh namanya lazah. Itu 7 neraka. Mana dah? Mana dah? Pilih satu. Tak anda belakang ya. Itu dah. Itu neraka ada 7 ya. Ada tu semua tu. Kena terima dan kena percaya, kena beriman dengannya. Tapi orang ahli falsafah ni tak beriman. Kerana itu kembalinya jiwa memang layak disebut kembali. Bukan kerana jiwa itu bahagia atau menderita, tapi apa yang menghalangi berkumpulnya jasad,
kami tidak mengingkari kebahagiaan dan penderitaan di syurga dan neraka. Kami tidak ingkar. Kami ni percaya syurga ada, neraka pun ada. Nikmat pun ada, penderitaan pun ada, seksa pun ada. Kami tak ada ingkar dengan dia. Dan neraka, kerana memang begitulah yang dijelaskan syariat. Kita dah belajar. Rukun iman ada 6. Ada dah rukun mana? Yang pertama, percayakan Allah. Darjah 3, darjah 2 yang lagu ngaji rukun iman 6 ni. Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Yang keempat, percayakan kitab. Yang kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qada. Itu 6 rukun iman. Kena percaya betul-betul ke? Kami tidak mengingkari kebahagiaan dan penderitaan di syurga atau neraka, kerana memang begitulah yang dijelaskan syariat. Kami percaya adanya pernyataan, ada penyatuan antara dua macam kebahagiaan, antara dua macam penderitaan. Ada dua kebahagiaan, ada kebahagiaan atau antara dua macam penderitaan, rohani dan jasmani. Yang kena tu, yang bahagia, rohani pun bahagia, jasmani pun bahagia. Kalau menderita, dua-dua pun menderita juga. Ya, jasmani pun menderita, rohani pun menderita. Itu ada apa? Di satu antara jasmani dan rohani tu. Bukan rohani aja yang menderita, jasmani tak ada, tak. Dua-dua kena. Kalau kena pelupuk, siapa kena sakit? Kalau kena pelupuk, siapa yang sakit? Dua-dua sakit. Badan pun sakit, rohani pun sakit. Rohani tu bukan nama orang tau. Roh tu sakit juga. Itu kita nak percaya betul. Ya. Tapi dalam menegakkan berbagai macam hakikat di tempat yang ideal. Apa tu ideal? Di tempat yang paling baik, yang paling best. Itu namanya ideal. Tempat yang paling sempurna. Kalian melakukannya tanpa disertai dalil. Tak ada dalil, tak ada bukti. Dia tak ada bukti, payahlah kita nak percaya. Mesti ada dalil. Jika mereka berkata badan akan menjadi kurus, dimakan cacing dan habis, dapat kita tanggapi bahawa sebagai berikut. Kita akan tanggap apa itu? Tidak ada satu pun yang boleh diam di dalam takdir, di hadapan takdir. Tak ada satu siapa yang boleh diam dalam di hadapan takdir. Apa yang Allah tentukan berlaku tu. Manusia sebagaimana layaknya manusia, jika dia diciptakan dari tanah, bukan berupa tanah yang memang dia diciptakan, tentu dia tidak akan menjadi seperti sepatutnya. Kalau dia bukan tanah yang betul, tak ada macam tu jadinya. Jadi sepatutnya dia jadi sebagaimana bahagian-bahagiannya yang boleh berubah. Kalau dia bukan dari tanah, tak ada berubah-ubah. Macam tu aje lah. Kalau dari batu, mana mau mengubah kan? Nak dari tanah, kena manusia dari tanah. Juga mula-mula yang kecil, itu besar sikit, mula-mula apa tak lalu, itu boleh merangkak, itu boleh menyusah, boleh bangun, boleh duduk, boleh bangun, boleh berambat. Ya ke tak? Itu proses kehidupan manusia. Kan kita datang daripada tanah dan akan kembali kepada tanah juga setelahnya. Sebab itu jadi dewasa, itu jadi tua, dah tua, jadi budak-budak balik. Udah tua macam saya, dia jadi budak-budak balik tau. Gitulah, berubah-ubah. Dari kecil menjadi besar dan gemuk. Kadang kalau kuat makan gemuk lah. Udah ada penyakit gemuk. Gemuk tahu penyakitnya? Obesity namanya, tahu? Obesity, penyakit gemuk. Jika mereka berkata badan ini bukanlah badan sebagaimana layaknya yang boleh tumbuh dari satu keadaan ke lain keadaan, hingga dia memiliki daging dan urat saraf, dapat dianggapi sebagai berikut. Kekuasaan Allah tidak boleh dibatasi. Kekuasaan Allah tak ada batasannya, tak ada hadnya. Apa pun Allah boleh lakukan.
tiada boleh dibatasi menurut pemahaman yang boleh disaksikan mata. Di samping itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahawa badan manusia itu boleh tumbuh di dalam kubur sebelum dibangkitkan. Ada tak badan manusia yang tak apa-apa? Ada tak? Ada. Kadang-kadang kita korek kubur tu 300 tahun lama dia dah mati. Tengok elok ibadahnya, ya tak? Jasad Nabi-Nabi apa itu, jasad orang mati syahid macam itu. Itu jasad tak ada apa-apa. Lagi apa? Jasad apa lagi? Orang yang mati berjuang jalan Allah macam itu juga tak apa-apa. Dan dari Abu Hurairah, tu perawi hadis perawi hadis yang paling masyhur Abu Hurairah lah. Itu bukan nama dia. Siapa tahu nama dia? Kuis berani malam ni. Nama dia sebenarnya siapa? Abdul Rahman bin Sakhar. Itu nama dia. Tapi dia tengah hidup tu berkenan benarkan kucing. Nengok kucing ditangkapnya, dipeluknya, diciumnya, digosok-gosoknya, bagi makan, bawa balik makan. Setiap kali apa itu? Ditengok oleh baginda Rasulullah SAW. Abu Rahman sangat sayang menolong kucing. Tu dia tengok kucing dia pun suka melayan kucing. Sudahnya apa kata Nabi? Aku gelarkan kamu itu Abu Hurairah. Abu Hurairah tu kata apa? Bapak kucing. Bapak kucing. Sampai sekarang ni kalau sebut Abu Hurairah semua kena. Tapi kalau saya sebut Abu Rahman bin Sa'ad kena. Dah tak kena aku kepala tu. Itu Abu Hurairah Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengannya. Dia berkata, Rasulullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar jawab pun. Patutnya bila dengar Rasulullah jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak nak sebut? Kita kata apa? Kedekut. Bakhil. Kikir. Tak hidung masin. Lagi? Cikir pandai. Mana kita orang kajak? Cikir. Tangkai jerin. Itu kita boleh dengar je Nabi jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dengar je Rasul jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika jarak antara dua tiupan sangkakala ada 40. Ada 40. Tapi orang tak khabar 40 apa? 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke? Itu jadi teka-teki Dia tak sebut. Ada 40 kata. Orang bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah jawab, lebih lama lagi, bukan 40 hari. Maka bertanya lagi, adakah 40 bulan? Kata Abu Hurairah, apa? Lebih lama lagi. Jawab Abu Hurairah. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Lebih lama lagi, kata Abu Hurairah. Lebih 40 tahun, 40 tahun lagi. Tak tahu berapa ratus tahun. Lebih lama lagi kata. Baginda bersabda, kemudian Allah menurunkan air dari langit. Seperti hujan lah. Allah datangkan hujan dari langit. Hingga mereka boleh menumbuhkan tanaman seperti tumbuhan kubis. Tidak ada yang dilakukan terhadap manusia kecuali diuji. Semua manusia akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ada pun ayat ni. Kamu akan diuji. Semua manusia-manusia itu akan diuji dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta benda, dengan kekurangan buah-buahan. Berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Wa basyiris sabirin. Itu diuji Semua orang diuji. Saya diuji, tuan-tuan diuji, perempuan pun diuji juga. Tidak ada yang dilakukan terhadap manusia kecuali diuji. Terhadap satu penggal tulang. Satu penggal tulang itu diuji juga. Iaitu ketakjuban, artinya heran. Takjub heran ketakjuban terhadap dosa. Dan darinya dia diciptakan dan darinya pula dia menunggang. Dia menunggang suatu makhluk.
pada hari kiamat besok, ya, diakhiri dengan ataupun ditakhrij, seperti yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, iblis menghampiri golongan orang dari pemeluk Islam. Itu akan datang tu baca, ya. Okey, dah bunyi dah. Cukup sekadar itu, ya. Akan datang kita baca bawah kali ni, ya. Tadi kitab di mana? Ya Allah, ya. Ada ruang kitab. Jadi nanti kita baca muka surat 105 bawah sekali, ya. Panjang cerita ni ni. Sampai tajuk ni habis ni. Habis tajuk ni baru kita sambung yang lain, ya. Sampai apa? Talbis, kemudian ada ini. Talbis iblis terhadap golongan penyembah haikal, penyembah benda-benda yang menyesatkan, penyembah berhala dan sebagainya. Itu kan datang kita baca. Untuk malam ni cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No. Pandai je kau putih. Ingat saya seorang pandai kau putih. Apa dia memang pandai? Pandai belakang je. Alhamdulillah. Baik. Ada? No objection. Setuju belakang lah? Alhamdulillah. Has anybody got any problem? Also no problem. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belakang. Mana cari? Hanya ada di Surau An-Nur, Taman Bukit Indah. Baik, saya dipahamkan. Ada kan? Tahlil? Ada tahlil tak ni? Ada. Jadi kalau saya diminta untuk mengendalikan tahlil tu, ada khabar dia apa hari ni, saya diminta untuk mengendalikan tahlil. Untuk siapa? Ada nama? Kalau ada, kalau saya mengendalinya, saya nak buat kejap ini. Bukan lepas Isyak. Lepas Isyak ada yang tuang lah, balik. Ya. Nama. Saya nak buat kejap ni. Ada nama? Tak ada nama? No name. Ada nama. Tak ada nama? Tak ada, tak apalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati